Peruntukan undang-undang. Keperluan dalam bahagian B dokumen polisi ini ditentukan menurut 1. Seksyen 29(1) atau Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 IFSA. Pihak bank boleh mengikut nasihat atau ketetapan daripada Majlis Penasihat Syariah yang tekan piawaian A mengenai perkara syariah berkenaan dengan perjalanan perniagaan, urusan atau aktiviti oleh institusi yang memerlukan penentuan undang-undang Islam oleh penasihat syariah majlis. Untuk melaksanakan nasihat atau ketetapan syariah majlis penasihat. 2. Seksyen 33E(1) Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 DFIA. Pihak bank boleh menurut nasihat atau ketetapan majlis penasihat syariah dengan menyatakan piawaian melalui dengan bicara mengenai perkara syariah berkenaan dengan perjalanan perniagaan, urusan atau aktiviti oleh institusi yang ditetapkan yang memerlukan penentuan undang-undang Islam oleh penasihat syariah majlis. B. Untuk melaksanakan nasihat atau ketetapan syariah majlis penasihat. Keperluan dalam bahagian C dokumen polisi ini dinyatakan menurut IFSA Seksyen 29(2). Bank juga boleh meletakkan piawaian yang berkaitan dengan mana-mana perkara yang berikut yang tidak memerlukan penentuan hukum Islam. Tadbir urus syariah termasuk fungsi dan tugas lembaga pengarah, kanan, pegawai dan ahli jawatankuasa syariah sesebuah institusi berhubung dengan pematuhan syariah. Keperluan layak dan wajar atau hilang kelayakan ahli jawatankuasa syariah tersebut, fungsi pematuhan syariah dalaman dan apa-apa perkara lain berhubung dengan perniagaan hal ehwal dan aktiviti sesebuah institusi untuk tujuan pematuhan syariah. IFSA Seksyen 57. Kuasa bank untuk menentukan piawaian mengenai kehematan perkara tersebut. Bank boleh menentukan piawaian mengenai perkara berhemat kepada mempromosikan kedudukan kewangan yang kukuh bagi sesebuah institusi atau integriti, profesionalisme dan kepakaran dalam pengendalian perniagaan, hal ehwal dan aktiviti sesebuah institusi. Tanpa menghadkan keluasan subseksyen 1, standard yang dinyatakan di bawah subseksyen itu boleh termasuk standard yang berhubungan dengan kecukupan modal, kecairan, tadbir urus korporat, pengurusan risiko, urus niaga pihak berkaitan, penyelenggaraan kumpulan warizah, dana takaful, mencegah sesuatu institusi daripada digunakan dengan sengaja atau secara tidak sengaja untuk kegiatan jenayah. Bagi maksud perenggan 2(I), urus niaga pihak berkaitan bermaksud urus niaga dengan institusi yang melibatkan pengarah, pegawai dan atau pemegang saham institusi itu, ahli jawatan syariah institusi itu, mana-mana orang dalam kedudukan untuk mempengaruhi atau mengawal institusi itu atau menjejaskan keputusan institusi, saudara atau tanggungan mana-mana orang yang disebut dalam perenggan A, B atau C, mana-mana orang lain sebagaimana yang ditentukan oleh pihak bank yang dalam pendapat bank boleh menyebabkan institusi berada dalam situasi konflik kepentingan. 3 ialah IFSA Seksyen 135(1). Bank boleh menetapkan piawaian mengenai kelakuan perniagaan kepada pembekal perkhidmatan kewangan bagi tujuan memastikan bahawa penyedia perkhidmatan kewangan adalah adil, bertanggungjawab dan profesional dalam apabila berurusan dengan pengguna kewangan. IFSA Seksyen 155. Jika di bawah akta ini atau mana-mana undang-undang bertulis, mana-mana orang termasuk orang yang diberi kuasa pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan, syarikat pemegangan kewangan, peserta pasaran, pejabat perwakilan yang diluluskan, institusi kewangan Islam yang ditetapkan di bawah Seksyen 223, perbadanan bersekutu atau perbadanan berkaitan seseorang disebut dalam perenggan A hingga F, peserta pengguna atau mana-mana orang lain yang berurusan dengan orang yang disebut dalam perenggan A hingga F dikehendaki menyerahkan sebarang dokumen atau maklumat kepada pihak bank seperti seseorang hendaklah mengemukakan dokumen atau maklumat tersebut kepada bank. Jika bagi maksud menjalankan mana-mana kuasanya atau pelaksanaan mana-mana fungsinya di bawah akta ini atau mana-mana bertulis undang-undang, bank memerlukan sebarang dokumen atau maklumat daripada mana-mana orang termasuk seseorang yang disebut dalam subseksyen 1, orang itu hendaklah mengemukakan dokumen atau maklumat tersebut kepada pihak bank. Mana-mana orang yang dikehendaki
mengemukakan apa-apa dokumen atau maklumat di bawah subsection 1 atau 2 tidak boleh mengemukakan apa-apa dokumen atau maklumat yang dia tahu atau mempunyai sebab untuk mempercayai adalah palsu atau mengelirukan dalam bukti-bukti material yang tidak tepat atau tidak lengkap berkenaan dengannya ialah kesilapan material atau ketinggalan atau sebarang kesilapan berulang atau ketinggalan. Bagi maksud subsection 1 atau 2, apa-apa dokumen atau maklumat yang perlu dikemukakan hendaklah dikemukakan dalam tempoh tertentu mengikut cara atau bentuk yang ditentukan oleh pihak bank. Mana-mana orang yang mematuhi subsection 1 atau 2 tidak boleh dianggap sebagai melanggar mana-mana kontrak perjanjian atau pengaturan. Bank boleh menghendaki apa-apa dokumen atau maklumat yang dikemukakan di bawah subsection 1 atau untuk disahkan mengikut apa-apa cara sebagaimana yang ditentukan oleh bank atau apa-apa dokumen yang dikemukakan untuk diperakui sebagai salinan benar oleh mana-mana orang termasuk juruaudit seseorang yang disebut dalam subsection 1. Tertakluk kepada section 157 jika dokumen atau maklumat yang diperolehi oleh pihak bank di bawah subsection 1 adalah berkaitan dengan akaun atau hal ehwal mana-mana pelanggan mana-mana orang yang disebut dalam subsection 1, dokumen atau maklumat itu hendaklah dirahsiakan antara bank dan orang itu menyerahkan dokumen atau maklumat itu. Mana-mana orang yang melanggar perangan 3-A melakukan sesuatu kesalahan yang dan boleh disabitkan, boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 8 tahun atau denda tidak melebihi 25 juta ringgit atau kedua-duanya sekali. Di FIA Section 33E-2. Di samping itu, bank juga boleh menentukan piawaian berkaitan dengan mana-mana perkara berikut yang tidak memerlukan kepastian hukum Islam. Tadbir urus syariah termasuk dalam fungsi dan tugas lembaga pengarah kerana pegawai dan ahli jawatan kuasa syariah institusi yang ditetapkan berhubung dengan pematuhan syariah. Keperluan layak dan wajar atau hilang kelayakan ahli jawatan kuasa syariah, fungsi pematuhan syariah dalaman, apa-apa perkara lain berhubung dengan perniagaan, hal ehwal dan aktiviti institusi yang ditetapkan untuk tujuan mematuhi syariah. Di FIA Section 41, bank boleh menetapkan piawaian untuk khidmatan lain perkara untuk dipromosikan kedudukan kewangan yang kukuh bagi institusi yang ditetapkan atau integriti profesionalisme dan kepakaran dalam pengendalian perniagaan, hal ehwal dan aktiviti institusi yang ditetapkan tanpa menjejaskan keluasan subsection 1. Standard yang dinyatakan di bawah subsection itu mungkin termasuk standard yang berkaitan dengan tadbir urus korporat, pengurusan risiko, pencegahan institusi yang ditetapkan daripada digunakan sengaja atau tidak sengaja untuk aktiviti jenayah. Bank boleh mengetahui akan kepentingan institusi yang telah ditetapkan, menyatakan piawaian mengenai perkara berkhidmat di bawah seksyen ini kepada anak syarikat institusi yang ditetapkan, tiap-tiap institusi yang ditetapkan dan subsidiari sesuatu institusi yang ditetapkan. Institusi yang dalam setiap masa mematuhi piawaian sebagaimana yang ditentukan oleh bank di bawah seksyen ini. Memastikan bahawa dasar dan prosedur dalamannya adalah konsisten dengan piawaian sebagaimana yang ditentukan oleh bank di bawah bahagian ini. Sama ada piawaian tersebut telah ditetapkan oleh bank atau tidak di bawah seksyen ini, menguruskan penyelenggaraan hal ehwal dan aktivitinya dengan cara yang konsisten dengan pengurusan risiko yang baik dan amalan tadbir urus yang berkesan, bertanggungjawab dan terus. Tiap-tiap pengarah dan pegawai sesuatu institusi yang ditetapkan dan subsidiari institusi yang ditetapkan hendaklah pada setiap masa mematuhi dasar dan prosedur dalaman yang diterima pakai oleh institusi tersebut atau anak syarikat, termasuk dasar dan prosedur dalaman untuk dilaksanakan piawaian sebagaimana yang ditentukan oleh bank di bawah seksyen ini. Di FIA Seksyen 42C-1, bank boleh menentukan piawaian mengenai kelakuan perniagaan bagi tujuan memastikan institusi yang ditetapkan adalah adil, bertanggungjawab dan profesional apabila berurusan dengan pengguna kewangan. Di FIA Seksyen 116, institusi yang ditetapkan dan kewangan pembangunan institusi yang baginya perintah dibuat di bawah subseksyen 104-1 dan anak syarikat mereka hendaklah menyerahkan kepada pihak bank atau orang seperti bank boleh menentukan dokumen atau maklumat yang mungkin diperlukan oleh bank melalui notis secara bertulis dalam jangka masa yang ditentukan oleh pihak bank.
Dan institusi yang ditetapkan ini institusi kewangan pembangunan atau anak syarikat mereka mengikut mana-mana yang berkenaan tidak boleh mengemukakan sebarang dokumen atau maklumat yang ia tahu atau mempunyai sebab untuk mempercayai palsu atau mengelirukan dalam bukti-bukti material atau yang tidak tepat atau tidak lengkap berkenaan dengan kesilapan material atau ketinggalan atau sebarang kesilapan berulang atau ketinggalan. Mana-mana institusi yang ditetapkan atau mana-mana institusi pembangunan yang melanggar paragraf 1(e) melakukan sesuatu kesalahan dan hendaklah pensabitan boleh didenda tidak melebihi 25 juta ringgit. Mana-mana orang yang mematuhi subsection (1) tidak boleh dianggap sebagai melanggar mana-mana kontrak, perjanjian atau pengaturan. Bank boleh menghendaki dokumen atau maklumat itu dikemukakan di bawah subsection 1 untuk diperakui dengan sewajarnya oleh mana-mana orang termasuk juruawal institusi yang ditetapkan atau pembangunan institusi kewangan mengikut mana-mana yang berkenaan. Panduan dalam dokumen polisi ini dikeluarkan menurut Seksyen 277 ISA dan Seksyen 126 BFIA. Seksyen 277 ISA. Bank boleh mengeluarkan panduan secara bertulis kepada mana-mana orang atau kepada mana-mana kelas, kategori atau perihal orang yang terdiri daripada sedemikian maklumat, nasihat atau syurah yang difikirkan sesuai berkenaan dengan peruntukan akta ini bagi maksud menjalankan atau mencapai kawasan objektif akta ini berkenaan dengan apa-apa perkara yang lain. Pada pendapat bank adalah wajar untuk memberi maklumat, nasihat atau cadangan. Seksyen 126 BFIA. Bank boleh mengeluarkan panduan secara bertulis yang terdiri daripada sedemikian maklumat, nasihat atau syurah yang difikirkan sesuai berkenaan dengan peruntukan akta ini atau bagi mengawal salia dan menyalia yang ditetapkan oleh institusi atau berkenaan dengan apa-apa perkara yang lain. Pada pendapat bank adalah wajar untuk memberi maklumat, nasihat atau cadangan. Tarikh penguatkuasaan Ar-Rahnu. Dokumen polisi ini telah berkuatkuasa pada 1 Ogos 2019 kecuali peringatan 33 yang berkuatkuasa serta-merta selepas dokumen polisi ini dikeluarkan. Bank amat komited untuk memastikan polisi yang kekal, relevan dan berterusan untuk mencapai objektif dan hasil yang diharapkan. Sehubungan itu, bank akan mengkaji semula dokumen polisi ini dalam tempoh 5 tahun dari tarikh pengeluaran atau terakhir. Bank dapat menyemak jika perlu memindah atau menggantikan dokumen dasar ini. Syariah Requirement and Optional Practices. Definisi dan sifat Ar-Rahnu. Ar-Rahnu ialah kontrak antara pemberi gadai dan penerima gadaian di mana sesuatu aset disyagarkan sebagai cagaran kepada penerima gadaian memberi jaminan bahawa liability atau obligasi terhadap pemegang gadaian akan dipenuhi. Sifat khusus yang wajib bagi Ar-Rahnu adalah untuk memberikan jaminan bahawa pengikrar akan menunaikan kewajipan untuk memenuhi liability pengikrar kepada pemegang ikrar. Ar-Rahnu mengikat pegadaian apabila pengikat kontrak pengikrar tidak mempunyai hak untuk membatalkan kontrak Ar-Rahnu tanpa persetujuan penerima gadaian. Berikut merupakan komponen Rahnu: pihak berkontrak, tawaran dan penerimaan, keperluan cagaran, syarat-syarat kewajipan. Seterusnya adalah pengurusan Ar-Rahnu: pemanfaatan marhun, perbelanjaan dalam Ar-Rahnu, pembubaran marhun. Seterusnya adalah susunan Ar-Rahnu dengan kontrak atau konsep lain. Susunan Ar-Rahnu dalam qad, susunan Rahnu secara murabahah, tawaruk dan bai'inah, susunan Ar-Rahnu secara istisna, susunan Rahnu dalam ijarah, susunan Rahnu dengan kafalah, susunan Rahnu dengan mudarabah, musyarakah atau wakalah bil alistimar, susunan Ar-Rahnu dengan takaful. Tanggungjawab institusi dalam pelaksanaan standard syariah. Peranan pegawai syariah terhadap jawatankuasa syariah. Semakan syariah, pengurusan syarih, audit syariah, penyelidikan syariah. Operasi kontrak dalam Ar-Rahnu. Operasi kontrak dalam Ar-Rahnu adalah rukun daripada Ar-Rahnu, iaitu pertama ialah penggadai atau orang yang menggadai, yakni orang yang berhutang. Yang kedua, penerima gadaian atau orang yang memegang gadaian, yakni orang yang memberi pinjaman. Ketiga ialah barang yang digadaikan ataupun gadaian ataupun dipanggil marhun, yakni
barang yang berharga yang dimiliki oleh penggadai dan juga merupakan barang yang digadaikan kepada penerima gadaian. Ia mestilah barang yang berharga yang sama. Keempat, tanggungan gadaian atau jumlah yang dihutangkan marhun bih dan perjanjian sirah iaitu tawaran ijab dan penerimaan kabul. Operasi kontrak dalam Ar-Rahnu lain pula ialah konsep fiqh muamalat dalam Ar-Rahnu itu sendiri, iaitu pertama, konsep qada hasan, konsep wadi'ah, yad damamah, konsep Ar-Rahnu dan konsep ujrah. Operasi kontrak dalam Ar-Rahnu yang lain pula ialah yuran bagi barang gadaian yang disimpan. Penentuan yuran bagi penjagaan barang dalam Ar-Rahnu ia ditentukan berdasarkan pengiraan peratusan tertentu mengenai nilai almarhun, iaitu barang yang disimpan, yuran penjagaan tersebut. Tidaklah boleh dibuat berdasarkan jumlah yang dipinjamkan. Cas yang dikenakan adalah berdasarkan nilai barang yang dicairkan. Selain itu, jenis barang yang digadaikan. Barang-barang yang digadaikan adalah lebih tertumpu kepada gadaian emas. Selalunya gadaian emas ini datang dalam bentuk barang kemas seperti rantai emas, gilang emas dan sebagainya. Terdapat beberapa produk perbankan yang disediakan dalam Ar-Rahnu. Yang pertama adalah Ar-Rahnu Facility I dari RHB Islamic Bank. Yang kedua adalah produk Ar-Rahnu dari Coop Bank. Yang ketiga, produk Ar-Rahnu dari Agro Bank. Yang keempat adalah produk pajak gadai I dari Bank Rakyat. Yang kelima adalah Ar-Rahnu Islamic Pawnbroking Tawarruk yang disediakan oleh Bank Rakyat. Yang keenam adalah Ar-Rahnu Tawarruk yang disediakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Dan produk Ar-Rahnu dari Ar-Rahnu Exchange Berhad.